Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan pembangunan ekonomi. Soalan A. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? Maksud pembangunan, proses perubahan daripada rendah kepada tinggi sama ada dalam bidang ekonomi, sosial serta kemudahan-kemudahan asas yang lain. Kesimpulannya, pembangunan merujuk kepada perubahan masyarakat dari mundur kepada maju dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Soalan B. Huraikan petunjuk-petunjuk pembangunan ekonomi iaitu peningkatan KDNK per kapita, peningkatan peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas dan pemilikan barangan. Peningkatan KDNK per kapita. Pendapatan yang diperolehi oleh setiap penduduk hasil kerja penduduk. Ini berlaku peningkatan KDNK di setiap negeri. Contohnya, pendapatan per kapita yang tinggi ialah Selangor, KL, Pulau Pinang yang melebihi 10,000 sebulan. Pendapatan yang mundur ialah di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang sekitar 2,500 sebulan. Peningkatan peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi. Berlaku peningkatan tenaga kerja dalam pertanian, perindustrian dan perkhidmatan. Ini menyebabkan kadar pengangguran dan kemiskinan yang rendah. Contohnya Selangor dan Pulau Pinang. Manakala kadar pengangguran dan kemiskinan yang tinggi menunjukkan sesebuah negeri itu mundur. Contohnya Kelantan dan Terengganu. Ciri demografi. Demografi merujuk kepada kadar kelahiran, kematian, jangka hayat dan struktur umur penduduk. Hal ini disebabkan oleh negeri maju mempunyai ciri demografi yang lebih baik dan berkualiti. Contohnya Selangor dan Pulau Pinang. Ini kerana peningkatan dalam taraf kesihatan dan perubatan. Kemudahan asas. Kemudahan asas ialah elektrik, air bersih, kesihatan dan pendidikan. Kemudahan asas juga merupakan pusat rawatan iaitu taraf kesihatan, nisbah doktor dengan pesakit, teknologi perubatan, bilangan hospital dan klinik. Hal ini kerana pendidikan juga kemudahan asas kepada penduduk. Contohnya kadar buta huruf, kemahiran ICT, kolej, universiti dan sebagainya. Pemilikan barangan. Pemilikan barangan semakin banyak seperti peralatan rumah, pakaian, kenderaan dan alat perhubungan. Ini disebabkan oleh peningkatan dalam pendapatan tambungan dan kuasa beli penduduk. Soalan C. Jelaskan mengapakah wujud ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan di Malaysia, iaitu faktor fizikal, taburan sumber, sejarah pembandaran, jaringan sistem pengangkutan, aktiviti perindustrian, pendidikan dan dasar kerajaan. Faktor fizikal. Perbezaan muka bumi yang bergunung ganang, bertanah tinggi, berbukit bukau, lembah dan lurah dengan kawasan tanah pamah yang rata dan subur iaitu tanah aluvial, laterit dan gambut dan beralun dapat mempengaruhi kemajuan pertanian dan juga daya ketersampaian. Contohnya bentuk muka bumi kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia yang rata dan beralun amat sesuai untuk pelbagai pembangunan aktiviti ekonomi. Taburan sumber.
terdapat kawasan yang kaya dengan sumber mineral dan lebih awal diterokai dan dimajukan seperti penerokaan biji timah di Kuala Lumpur, Ipoh dan Seremban berbanding dengan lain-lain kawasan-kawasan lain yang tidak mempunyai sumber alam yang berpotensi untuk dimajukan. Sejarah pembandaran. Faktor sejarah dipengaruhi oleh dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British dan polisi yang hanya memajukan kawasan berpotensi mereka saja dengan mengabaikan kawasan tertentu di luar bandar. Contohnya dasar penjajahan yang memajukan kawasan yang mempunyai sumber seperti biji timah di pantai barat dan sebaliknya di pantai timur diabaikan. Jaringan sistem pengangkutan. Perkembangan dan kewujudan badan-badan baru atau pusat-pusat pertumbuhan baru juga banyak terdapat dan tertumpu di pantai barat. Semenanjung Malaysia berbanding dengan kawasan pantai timur, Sabah dan Sarawak. Penduduk lebih tertumpu ke kawasan ini untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan kemudahan pembandaran yang banyak. Aktiviti perindustrian. Taburan dan kemajuan ekonomi berasaskan industrian perkilangan serta rantaian ekonomi yang berkaitan hanya tertumpu di sesuatu kawasan sahaja, khususnya di jaluran ekstern perindustrian di pantai barat. Hal ini telah menggalakkan berlakunya migrasi dari kawasan mundur atau pertanian ke kawasan industri yang telah sedia maju. Pendidikan. Kemudahan pendidikan, institusi latihan, kemudahan asal, utiliti, jaringan pengangkutan dan sebagainya lebih tertumpu di kawasan bandar yang lebih memudahkan pembauran pelbagai inovasi baru mengenai pembangunan sedangkan kawasan desa yang kurang membangun lebih lambat menerimanya. Dasar kerajaan. Dasar kerajaan pada awal kemerdekaan lebih menumpukan kepada rancangan pembangunan pertanian, perindustrian, infrastruktur jalan raya dan pembandaran di kawasan terpilih iaitu di kawasan atau negeri-negeri di pantai barat sahaja. Kawasan atau negeri pantai timur hanya dimajukan secara agresif selepas tahun-tahun 1990-an. Sekian, terima kasih.